Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Syafiqah binti Zamani bernama Matri A177547, merupakan pelajar di bawah seliaan Dr. Makno bin Abdullah. InsyaAllah akan membentangkan kajian saya mengenai estetik gaya bahasa insya dalam hadis Sahih Bukhari dalam Kolokium Siswaza dan Prasiswaza Pengajian Arab dan Tamadun Islam Ikospati 4.0 2022. Sedikit pengenalan mengenai hadis dan balawah. Hadis merupakan berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu hadatha yang bermaksud cerita atau percakapan. Ia juga merupakan kata adjektif yang mana bila dia jadi kata adjektif maksud dia ialah sesuatu yang baharu ataupun berita yang dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Dan dari sudut istilah ia bermaksud segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat baginda. Perkataan hadis juga merupakan sinonim dengan perkataan sunnah yang mana hadis merupakan sumber perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Hadis ni juga kita dapat faham dengan lebih baik sekiranya kita belajar ilmu balaghah yang mana balaghah ni salah satu cabang ilmu daripada ilmu bahasa Arab. Okey, jadi balaghah tu apa? Balaghah secara etimologi bermaksud sampai, manakala dari sudut istilah ialah satu penyampaian makna yang indah dengan menggunakan ungkapan yang betul, fasih dan memberikan impak kepada jiwa para pendengar bersesuaian dengan situasi pada ketika itu. 3 perbahasan utama dalam ilmu balaghah ialah yang pertama ilmu bayan yang bermaksud kaedah yang menerangkan mengenai keinginan untuk mencapai makna dengan menggunakan berbagai bahasa. Yang kedua ialah ilmu ma'ani iaitu membincangkan mengenai cara untuk menyampaikan kalam sesuai dengan situasi. Yang ketiga ialah ilmu badi' iaitu ilmu untuk memahami aspek keindahan sesuatu perkataan yang sesuai dengan keadaan. Okey, objektif kajian saya ada 2 iaitu yang pertama mengenal pasti gaya bahasa insya dan pembahasannya dan yang kedua ialah mengklasifikasikan gaya bahasa insya dalam hadis Sahih Bukhari. Metodologi kajian saya pula ialah reka bentuk kajian saya ialah kualitatif dan saya menggunakan metod kajian kepustakaan dan analisis data. Okey, saya akan membentangkan mengenai latar belakang hadis Sahih Bukhari, gaya bahasa insya dan insya dalam hadis Sahih Bukhari dalam dapatan kajian saya. Tapi sebelum tu saya akan terangkan sikit siapa penulis kitab hadis Sahih Bukhari ni. Okey, jadi siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari ialah nama penuh beliau ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Ju'fi Al-Bukhari, di mana beliau dilahirkan di Bukhara, Khurasan pada 13 Syawal tahun 194 Hijrah. Beliau telah menunjukkan minat terhadap hadis sejak berusia 10 tahun lagi dan bermusafir dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendalami disiplin ilmu hadis ni. Okey, antara guru-guru beliau ialah Ali bin Al-Madini, Yahya bin Malik, Ishaq bin Rahawai dan Qutaibah bin Sa'id. Antara anak murid beliau pula ialah Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Abu Hatim Al-Razi. Ketokohan Imam Bukhari dalam bidang hadis ni kita tak boleh sangkal lagi dan diperakui oleh ramai ulama. Contoh dia macam Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah berkata bahawa Khurasan tidak pernah mengeluarkan atau melahirkan insan sehebat Muhammad bin Ismail. Namun Imam Bukhari meninggal dunia pada malam Aidilfitri pada tahun 256 Hijrah ketika beliau berusia 60 tahun. Okey, sedikit latar belakang hadis Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ni nama penuh dia ialah Al-Jami' Al-Sahih Al-Muslim Al-Mukhtasar min Hadith Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. Pengukuhan hadis Sahih Bukhari ni bermula apabila beliau mendapat cadangan daripada guru beliau iaitu Ishaq bin Rahawai, dan kaedah yang digunakan dalam mengumpulkan hadis boleh dilihat pada nama kitab itu sendiri iaitu Al-Jami'. Maksud dia menghimpunkan As-Sahih, hanya hadis-hadis yang sahih sahaja. Al-Musnid bermaksud hadis yang mempunyai sanad yang bersambung dengan Rasulullah SAW, dan Al-Mukhtasar bermaksud memendekkan iaitu beliau memotong matan hadis agar tidak terlalu panjang. Okey, hadis-hadis dalam kitab ni hanya hadis yang sahih saja akan ditulis. And hadis sahih itu hanya akan ditulis apabila Imam Bukhari selesai ambil wuduk dan semayang solat sunat 2 rakaat. Kitab ini ditulis selama 16 tahun bermula dari Mekah dan penulisan pada peringkat akhir buku ini ditulis ketika beliau berada di Masjidil Haram. Syarat-syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari bagi memasukkan hadis dalam kitab ni agak ketat berbanding imam lain.
Beza dia dekat nombor 6 nanti, yang pertama, sanad hadis mestilah bersambung. Perawi merupakan seorang yang adil, mempunyai ingatan yang sempurna, riwayat perawi tidak bercanggah dengan perawi thiqah yang lain dan tiada kecacatan pada perawi. Yang beza Imam Bukhari dengan imam-imam lain, yang nombor 6 ni, berlakunya pertemuan antara perawi-perawi tersebut. Maksudnya perawi-perawi hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari ni semuanya berjumpa. Memang kena jumpa baru dia ambil hadis tu. Kalau tak jumpa, perawi-perawi tu tak berjumpa, dia takkan ambil hadis tu. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari ni memuatkan sebanyak 7,000 hadis, di mana 4,000 daripadanya merupakan hadis yang tidak berulang. Okay, so kita masuk gaya bahasa insya'. Gaya bahasa insya' ni apa? Ia merupakan kalam yang tidak dikenal pasti sama ada ia pernyataan yang benar atau bohong, dan kita boleh bahagikan ini kepada dua kategori, iaitu insya' talabi dan insya' ghair talabi. Okay, insya' talabi ni apa? Insya' talabi ni menuntut atau meminta kepada terjadinya sesuatu, manakala insya' ghair talabi bertentangan dengan insya' talabi, iaitu tidak menuntut kepada berlakunya sesuatu. Okay, kajian saya pada hari ini hanya akan memfokuskan kepada insya' talabi, di mana terdapat 5 jenis ataupun 5 uslub di bawah insya' talabi ni. Yang pertama ialah uslub amar, iaitu perintah. Yang kedua ialah nahyu, iaitu larangan. Yang ketiga istifham, iaitu pertanyaan. Yang keempat ialah tamanni, iaitu angan-angan. Dan yang kelima ialah nida, panggilan. Okey, uslub amar tu apa? Kita tengok. Uslub amar tu ialah menghendaki perbuatan daripada tingkatan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dan ada 4 perkara di bawah uslub amar ni, iaitu yang pertama fi'il amar, yang kedua fi'il mudhari' yang didahului dengan lam amar, yang ketiga isim fi'il amar, dan yang keempat ialah masdar yang menggantikan fi'il amar. Okey, contoh dia kita boleh tengok dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7, di mana dalam ayat ni uslub amar tu kita jumpa dekat perkataan liyunfiq, yang bermaksud perintah Allah untuk hamba dia berinfak, yang mana ia datang dalam bentuk fi'il mudhari' tetapi ada lam amar sebelum fi'il mudhari' tu. Liyunfiq, lam tu fi'il, lam amar. Okey. Yang seterusnya ialah uslub nahyu, yang bermaksud mencegah perbuatan daripada tingkatan yang lebih tinggi juga kepada yang lebih rendah dengan menggunakan fi'il mudhari' yang didahului oleh lam nahyu. Tadi kalau amar didahului dengan lam amar, kalau untuk nahyu didahului dengan lam nahyu. Contoh dia macam dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, yang mana dalam ayat ni yang jelas uslub nahyu tu dekat perkataan la tufsidu tu. Yang bermaksud Tuhan larang kita daripada membuat kerosakan di bumi, la tufsidu. Okey, yang ketiga ialah uslub istifham, yang mana bermaksud tuntutan untuk mengetahui sesuatu perkara yang tidak diketahui sebelumnya dengan menggunakan adawat istifham. Adawat istifham macam kita tahulah, yang ma, man, mata, kaifa, hamzah, hal. Okey, contoh dia, hal ja'a sadiquka, adakah kawan kamu sudah datang? Okey, hal dalam ayat ni maksud dia tasdik, untuk membenarkan atau mengesahkan. Jadi jawapan yang diberikan sama ada ya atau tak akan membenarkan soalan yang ditanya dan menghilangkan kesamaran orang yang bertanya itulah. Maksudnya, kawan ada datang ke? Oh tak, kawan saya tak datang. Maksudnya dia membenarkan perbuatan datang tu bahawa tak berlaku perbuatan tu sebenarnya. Tu maksud dia. Okey, uslub yang seterusnya adalah uslub tamanni, di mana ia bermaksud menuntut sesuatu perkara yang diingini walaupun mengetahui bahawa perkara tersebut sukar atau mustahil untuk dicapai. Kebiasaannya uslub tamanni menggunakan perkataan laita. Okey, contoh macam dalam syair ni bermaksud sekiranya jiwa muda akan kembali pada suatu hari, maka ceritakanlah ia apa yang dilakukan orang yang beruban. Okey, so penyair ni dia nak masa muda tu datang baik semula. So dia boleh cerita apa yang dibuat masa di muda hari tu sampailah dia dah beruban ni kan. Tapi kita semua tahu masa memang takkan boleh diundurkan semula. So dia minta benda yang mustahil untuk terjadi. Jadi kalau kita perasan dekat ayat dalam syair dia tu, dekat dalam bait dia tu, alalaita syababa yauman. Alalaita, dia guna perkataan laita. Okey, untuk untuk uslub yang terakhir ialah uslub nida, yang bermaksud menuntut seseorang untuk datang dengan menggunakan perkataan-perkataan tertentu. Okey, ada 8 perkataan dan contoh syair dalam ni ialah
bermaksud, wahai penduduk Nu'man Al-Araq, yakinlah bahawa kalian semua ada di kampung hatiku. Maksudnya ada dalam hati dia lah. So ayat yang kita boleh tengok dekat dalam syair ni, dia penyair menggunakan a, perkataan a. Maksud dia, penyair ni dia rindu sangat penduduk Nu'man Al-Araq sampai dia rasa macam penduduk Nu'man Al-Araq tu dekat sangat dalam hati dia. Okay, so bila kita nak panggil orang yang dekat, kita akan gunakan hamzah, iaitu a tadi tu, as-sukana, a, ataupun perkataan I. Okay, jadi kita tengok apa contoh uslub insya'i dalam hadis Sahih Bukhari. Yang pertama ialah uslub amar. Kalau boleh tengok di skrin, perkataan yang telah saya tebalkan iaitu idhabu. Okay, dalam hadis ni macam mana kita tahu di uslub amar? Sebab ada perkataan idhabu tu. Dia sirah amar yang datang dalam bentuk fi'il amar, yang mana ia merupakan perintah daripada Nabi Muhammad tinggi kepada sahabat dia. Lebih rendahlah kiranya darjat tu kan. Melalui perkataan idhabu, pergilah. Arahan lah, maksudnya amar kan. Arahan tadi kita cakap. Okay, yang kedua ialah uslub nahyu, di mana kita dapat tahu dia ada uslub nahyu dalam hadis ni melalui perkataan la talbasu. Maksud dia, nahyu ni tadi kita cakap fi'il mudhari' yang didahului dengan lam nahyu kan. So dekat dalam ni ada la talbasu. Maksud dia jangan memakai pakaian. Nabi melarang kita memakai pakaian yang telah bercampur dengan za'faran ataupun sejenis tumbuhan yang menyerupai kunyit. So dalam ni ada sirah nahyu. Sebab tu kita boleh cakap hadis ni ada uslub nahyu. Sebab kataan la talbasu yang bermaksud jangan memakai baju, larangan untuk kita. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir ialah uslub istifham, di mana perkataan yang menunjukkan ada uslub istifham dalam hadis ni ialah apabila Nabi bertanya kepada sahabat baginda, ma'aka ma'un, adakah bersama kamu ada air? Sebab Nabi nak berwuduk waktu tu. So Nabi pun tanya, ma'aka ma'un. Nabi menggunakan adawat istifham hamzah tadi tu. So dekat situ kita dapat tengok ada sirah istifham bawah uslub insya'i dalam hadis ni, menerusi lafaz ma'aka, adakah bersama kamu. Perkataan adakah tu kan. Okay, secara kesimpulannya, gaya bahasa insya'i merupakan pernyataan yang tidak diketahui sama ada ia adalah benar atau bohong, dan ia boleh dibagikan kepada dua bahagian, di mana setiap bahagian iaitu insya' talabi dan ghairi talabi tadi mempunyai sirah yang tersendiri yang mewakili makna-makna yang tertentu. Dengan mempelajari gaya bahasa insya'i ini, kita dapat kefahaman yang berbeza apabila kita baca hadis. Sebabnya kita akan lebih faham dan dapat hayati serta mengamalkan pesanan atau pengajaran yang terkandung di dalam hadis tersebut dengan lebih baik. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.